أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sebelum ni kita dah beritahu tanazuk ni, kita ada dua ulama, satu ulama Basrah, satu ulama Kufah. Ulama Basrah mereka lebih prefer mengamalkan al-fi'il as-sani, mengamalkan fi'il yang kedua. Kalau Kufah mereka lebih prefer, lebih pilih i'mal, artinya mengamalkan al-fi'il al-awwal. Contohnya kalau kita ada darabani wa akramani Zaidun. Darabani wa akramani az-Zaidani. Satu lagi ini untuk mufrad. Yang ni tasniyah. Yang ni untuk jamak. Darabuni. Darabuni wa akramani az-Zaiduna. Kita ada dua fi'il, satu darabah, satu akramah. Kedua-duanya nak kepada Zaid. Jadi baris Zaid yang kita baca ni, mengikut ulama Basrah, kita ambil fi'il ni. Fi'il ni lah yang menjadikan Zaid itu marfu'. Maknanya Zaid ini kepunyaan akramah, bukan darabah. Adapun darabah, dia pun nak Zaid kan? Kita ganti isim zahir Zaid ni, kita ganti dengan domir huwa yang ada dalam tu. Zaid memukul aku. Zaid juga memuliakan aku. Okey, kalaulah Zaid tu dua orang Zaid telah memukul aku. Dua orang Zaid telah memuliakan aku. Jadi, ikut ulama Basrah, kita amalkan yang sini. Ambil yang kedua ni. Kita amalkan yang ni. Jadi, baca Zaidani ni kerana milik akramah, bukannya milik darabah. So, bila akramah ni ambil Zaid, dua Zaid ni, maka yang ni kehilangan fa'il kan? Kehilangan fa'il. Sedangkan dia perlukan fa'il. So, fa'il tu kita ganti dalam bentuk domir kan? Sini domir. Tapi domir mustatir. Yang ni dalam bentuk domir baris. Domir baris. Alif tu domir lah. Alif tu artinya huma lah. So, huma tu refer kepada dua orang Zaid lah kan? Jadi, terjemahan tetap sama. Dua orang Zaid memukul aku. Dua orang Zaid telah memuliakan aku. Terjemahan sama. Tapi dari segi penulisan, kita kena buat macam ni lah. Kalau kita berpegang kepada pendapat ulama Basrah. So, kita kena tulis macam ni. Bentuk macam ni tulis. Maknanya kalau dua orang, sini kena ada domir dua. Baik, kalau ramai Zaid tu, tak kira lah Zaid ke apa-apa benda kalau jamak sini, yang ni singular lah. Yang ni tasniah. Tak kira lah perkataan apa. Ini sebagai contoh nahwu aja. Dalam kitab nahwu biasanya dia nak mudah-mudah, dia sebut Zaid, dua orang Zaid, ramai Zaid. Okey, kalau Zaid tu ramai, Az-Zaiduna. So asalnya, Zaid yang ramai tu telah memukul aku. Dan Zaid yang ramai itu juga telah memuliakan aku. Jadi ringkasnya kita buat macam ni. Ringkasnya macam ni. Macam mana? Ikut Basrah kita amalkan yang ni. Bila amalkan yang ni, artinya Zaid ni milik dia. Bila milik dia, maka yang ni kosong amil. Kosong. Zaid dah diambil oleh dia.
Sedangkan dia pun nak kepada Zaid. Jadi ganti kepada isim zahir yang telah diambil oleh akrama itu ialah waw tu, jamak. Dhamir baris. Dhamir yang nampak. Waw, kalau mufrad ni dia tak panggil dhamir baris, dia panggil dhamir mustatir. Yang tersembunyi dalamnya. Jadi menurut ulama Basrah, seeloknya dia kata, kita amalkan yang kedua ni. Kita amalkan yang kedua ni. Sebab dia lebih dekat kan? Lebih dekat. Yang ni lebih dekat. Jadi alasan dia dekat. So, dekat tu lebih memberi kesan lah. Jadi yang ni perlu ada petunjuk lah bahawa fa'il Zaid ni ada dalam ni. So diganti dengan dhamir. Yang ni sebab mufrad tak nampak lah dhamir dia kan. Ada huwa dalam tu. Kalau tasniah boleh lah. Sirah tasniah kan ada. Daraba. Kalau tasniah, daraba. Kalau jamak, darabu. Waw tu fa'il. Home tu tukar jadi waw. Huma ni tukar jadi alif. Fa'il dia. Jadi timbul persoalan ialah menyebut dhamir sebelum isim zahir. Ni dhamir tapi refer kepada isim zahir yang datang selepas dia. Ni dhamir disebut sebelum isim zahir dia. Ikut kaedah tak boleh lah kan? Ikut kaedah Zaid kena ada sini. Az-Zaiduna darabuni. Baru betul. Jawapannya, ini salah satu pengecualian dalam bab dhamir. Menyebut dhamir terlebih dahulu sebelum isim zahir. Diizinkan untuk kes tanazu'. Bila 2-3 fi'il berebut satu ma'mul. Kita sini ma'mul dia dalam bentuk fa'il. Kalau ulama Kufah, mereka lebih prefer amalkan yang ni. Amalkan yang nombor 1. Jadi dia punya bentuk dia jadi lain lah. Bila amalkan yang ni, maka yang ni tak ada fa'il. So yang ni kena ganti dengan dhamir. Terbaliklah jadi terbalik. Jadi kalau kita amalkan yang Kufah, kita akan tulis macam ni lah. Darabani wa akramani Zaidun. Okey, sekarang ni ikut Kufah, yang ni telah awal-awal lagi ambil Zaid. Yang ni kehilangan. So bila dia hilang, dia diganti dengan dhamir huwa dalam tu. Kalau tasniyah, darabani wa akramani. So nak kena ada alif lah. Tasniyah. Sini Zaidani lah. Zaidani. Kalau jamak, yang ni singular lah. Darabani. Telah memukul aku Zaid. Zaid telah memukul aku. Dan wa akramuni az-Zaiduna. Sini Zaidani lah. Zaidani. Sini az-Zaiduna. So kita amalkan yang ni ambil yang ni. Yang ni ambil yang ni dulu, awal-awal lagi. So bila dia ambil, yang ni kehilangan fa'il. Fa'il dia tasniah. So diganti dengan dhamir baris. Dhamir alif tu ialah dhamir baris yang menunjukkan tasniah. Okey, yang ni darabani wa akramuni Zaiduna. So kalau kita amalkan yang ni, maka dia ambil yang plural ni kan. Zaid ni telah memukul aku. Yang ni kita nak kata Zaid telah memuliakan aku. Oleh kerana daraba ni telah mengambil Zaid, maka akrama dah tak ada fa'il. So kita terpaksa gunakan dhamir yang merujuk kepada Zaiduna. Dhamir ni ialah home lah. Waw tu kembali kepada Zaiduna. So inilah kesimpulan dia, amalan kita panggil fi'il bertanazuk. Ada dua pandangan ulama Basrah dan ulama Kufah. Kedua-duanya boleh belaka. Dia kata nak amal ni pun boleh, nak amal yang ni pun boleh. Kedua-duanya setuju. Boleh amal. Tapi yang lebih elok tu yang mana? Kata ulama Basrah, lebih elok kita
kita pentingkan yang kedua ni. Sebab dia lebih dekat. Kata ulama kufah, kita pentingkan yang pertama sebab dia yang disebut awal-awal, dia yang lebih layak dipertimbangkan. Kedua-duanya kalau kita amal, ambil yang ni ke, ambil yang ni ke. So kalau ambil yang ni kena domirkan. Kalau ambil yang ni kena domirkan. Itu cara dia dalam bab tanazuk. Pokok nanti kita baca kitab tafsir ke dalam ayat Al-Quran kan. Tengok kita jumpa cari, ni ada domir ni. Domir sebut awal. Kemudian isim zahir dia duduk belakang tu. Kemudian ada 2 fi'il ataupun 3 fi'il di situ. Kemudian tengok kitab tafsir dia kata ini tanazuk. At least maknanya kita dah dengar dalam pengajian Hidayatul Nahwu. Fa'in a'malta as-sani. Ini pandangan ulama. Pasrahlah kan. Jika a'malta, kamu amalkan. Fi'il yang kedua, as-sani. Maka hendaklah kamu fanzur, hendaklah kamu tengok. In kana al-fi'lu, jika fi'il yang pertama, al-awwalu, yaqtadi, memerlukan kepada fa'ila, kepada fa'il, maka hendaklah kamu admartahu fil awal. Maka hendaklah kamu domirkan fa'il. Kamu domirkan fa'il itu pada fi'il yang pertama. Pada fi'il yang pertama. Sebagaimana kamu kata, kama taqulu, dalam fi'il yang mutawafiqaini. Fil mutawafiqaini. Mutawafiqaini maknanya bersepakatlah. Semuanya bersetuju. Maknanya kalau nak kepada fa'il, dua-dua nak kepada fa'il. Kalau nak kepada maf'ulun bih, dua-dua nak kepada maf'ulun bih. Kita panggil mutawafiqaini. Macam contoh yang kita bagi tadi kan? Itu contoh mutawafiqaini. Sebab nanti dia ada yang berbeza. Maknanya yang pertama nak fa'il. Yang kedua nak kepada maf'ulun bih. Ataupun yang pertama nak kepada maf'ulun bih. Yang kedua nak kepada fa'il. Dia berlainan kan? Tapi dua fi'il ni, kedua-duanya sama. Nak kepada amil yang sama. Mutawafiqaini. Dalam bentuk yang sama, artinya fa'il-fa'il ataupun maf'ul-maf'ul. Tawafaqa ya tawafaku, tawafuqan. Sifat dia mutawafiq. Yang saling nak antara satu sama lain. Yang saling bersetuju antara satu sama lain. Contohnya, darabani wa akramani Zaidun. Contoh yang saya bagi tadi kan? Ini contoh bagi mutawafiq. Okey, dia kata kalau kamu amalkan yang kedua. Tengok yang ni lah. Kamu amalkan yang kedua. Maka hendaklah kamu tengok yang pertama ni. Cuba tengok yang pertama. Kalau dia nak kepada fa'il. Okey, sekarang ni dia nak kepada fa'il kan? Ni fa'il dia. Kalau dia nak kepada fa'il, maka hendaklah kamu domirkan yang pertama. Yang ni kamu domirkan. Dalam tu ada wa. Wa darabani wa akramani Zaidani. So, kedua-duanya, yakni daraba sini ni, yang ni akrama ni, dua-dua ni mutawafiqain. Dua-duanya nak kepada fa'il. Dia kata kalau kamu amalkan yang kedua, kamu kena tengok yang ni. Dia nak kepada fa'il juga kah? Kalau dia nak kepada fa'il juga, kamu masukkan dhamir. Tengok kepada fa'il ni berapa bilangan dia. So kalau mufrad, dhamir dia tersembunyi. Kalau tasniah, masukkan alif itu. Itu dhamir baris menunjukkan tasniah. Okey. Asalnya sini darabah, asalnya sini akramah. Fa'il dia semuanya Zaiduna. Zaid telah memukul aku. Zaid telah memuliakan aku. So kalau kita amalkan yang ni, akramani ni dia kata, kamu tengok yang pertama tu. Dia nak kepada fa'il juga ke? So kalau dia nak kepada fa'il juga, maka fa'il kamu kena masukkan sini. So fa'il dia dalam bentuk dhamir. Hendaklah kamu dhamirkan fa'il tu. Kamu masukkan dhamir, sama ada dalam bentuk dhamir ni mustatir untuk mufrad. Kalau tasniah dengan jamak, dalam bentuk dhamir tu baris.
Baris ni kena ada tanda dia lah ni. Alif dengan waw. Okey, yang tadi contoh kedua-dua fi'il itu nak kepada fa'il. Bagaimana kalau berselisih? Dua fi'il itu berselisih, berbeza kan? Wa fil mutakhalifaini. Pada fi'il yang mutakhalifaini, yang berbeza, beza maksudnya kedua-duanya nak kepada benda yang berbeza. Okey, daraba sini kan kita ada daraba, kita ada akrama. Daraba ni nak kepada fa'il. Akrama ni nak kepada maf'ulun bih. Beza dah kan? Mutakhalifain kan? Berselisihlah antara satu sama lain tu. Baik, sekarang ni ikut basrah kan kita amalkan akram tu. So bila kita amalkan akram tu, darabani wa akram tu Zaidan. Terjemahan dia, Zaid telah memukul aku dan aku telah memuliakan Zaid. Sama-sama nak kepada Zaid. Cuma sekarang ni kita baca bahagian atas ni kerana kita pertimbangkan akram tu, sebab kita kata tadi kalau sekiranya kamu amalkan yang kedua, kalau kamu amalkan yang kedua. Jadi dalam mutakhalifah ini, untuk mutakhalifah ini, dia akan jadi macam ni lah. Dhamir tu, kalau yang ni nak kepada fa'il, maka yang ni kena zahirkan fa'il dia kan. So sini fa'il dia huwa. So yang ni, wadarabani, telah memukul aku dua orang Zaid. Wa akramtu Zaidain. Yang ni orang dah buat siap-siap dah. Sekarang ni tanazuk ni bila kita tak tulis lagi, benda tu dalam kepala kita kan. So kita nak dahulukan yang mana? Nak tonjolkan i'rab yang mana? Nah itu yang tanazuk tu dalam kepala kita. Yang ni dah siap dah, mudah je lah. So maknanya kalau sekarang ni masa kita fikir tadi, masa kita nak utarakan ungkapan tu, so kita nak dahulukan akram. Sini akram kita nak dahulukan. Dan akram yang dimaksudkan oleh kita ini akram tu, aku muliakan. Dan sini kita maksudkan dua orang. Jadi Az-Zaidani sepatutnya kan? Okey, sekarang ni bila kita amalkan yang ni, akram tu, nak baca akram tu Az-Zaidani ke ataupun Zaidaini? So mestilah maf'ulun bih kena baca Zaidaini, kena dengan ya. Sebab kita ambil yang ni. So bila yang ni dah ambil dia, maka yang ni kosong. Yang ni daraba asalnya kan? So darabani. Tapi bila sini tasniyah, maka perlu ditonjolkan dia punya fa'il dia lah. Sebab yang ni dah ambil dah dua dia mana? Dua orang Zaid. Ditunjuki oleh alif. So kita kena zahirkan dhamir pada bahagian fa'il untuk fi'il yang pertama. Wa darabani wa akramtu Zaidaini. Terjemahan sama, cuma cara menulis sahaja. Yang ni kita masukkan dhamir, yang ni kita kekalkan dalam keadaan biasa. Kalau jamak Zaidina dengan Zaiduna dalam kepala kita kan. So kita nak masukkan Zaiduna ke ataupun Zaidina. Baik, sekarang ni kita kata aku lebih prefer kepada Basrah lah. Bila prefer kepada Basrah, maka kita maksudkan aku memuliakan. Akram tu. Mestilah kita kena baca akram tu Zaidina. So bila yang ni dah ambil dah Az-Zaidina, maka Az-Zaiduna tak boleh lagi dipakai oleh daraba. Sepatutnya boleh je tulis macam ni. Kalau dia seorang-seorang kan, darabani Az-Zaiduna. Ini asal dia, darabani Az-Zaiduna. Zaid itu telah memukul aku. Tapi kita nak jimatkan, kita tulis satu je Zaid kan. So yang ni kita tak boleh tonjolkan lah sebab kita dah pilih sama ada. Yang ni kamu nak pilih ataupun yang ni kamu nak pilih. Kalau kamu pilih yang ni, maka yang ni tak boleh lagi disebut. Bila yang ni tak boleh disebut, maka kamu kehilangan fa'ilnya ni. Mana bentuk dia nya? Bentuk Zaiduna ni. Tak ada kan? Bentuk rafa' kan? Ini bentuk nasab. Bentuk rafa' mana? Bentuk rafa' diganti dalam bentuk dhamir baris. So baca dia wa darabuni wa akramtu Zaidina. Terjemahan sama saja iaitu Zaid telah memukul aku dan aku telah memuliakan Zaid.
Okey, tadi kita kata yang pertama ni, yang pertama dia kata kamu tengok, kalau kamu amalkan fi'il yang kedua, kamu kena tengok yang pertama tu. Dia nak kepada fa'il ke? Kalau dia nak kepada fa'il, maka kamu masukkan domir, ganti kepada fa'il. Baik. Kalau sekiranya fi'il tu dia bukan nak kepada fa'il, tapi dia nak kepada maf'ulun bih. Wa in kana, dan jika fi'il yang pertama, al-fi'lu al-awwalu, yaqtadi menuntut, inginkan maf'ula, nak kepada maf'ul. Dan fi'il yang bertanazuk tu bukan termasuk fi'il af'alul qulub. Walam, dan bukan yakuni al-fi'lani. Dua fi'il itu tidak termasuk di kalangan min af'ali, fi'il-fi'il yang jenis qulub. Af'alul qulub, siapa mengaji nahwu tahulah kan? Alim tu, hasib tu, I think. Aku rasalah kamu ni seorang yang bagus. Aku tahu kamu ni baik. Itu af'alul qulub. Bukan hati semata-mata, fikiran, perasaan. So dia tulis bawah tu kan, af'alul qulub. Balik cari antaranya alim tu, alimah lah. Alimah, zonna, hasibah. Dia kata walam yakun al-fi'lani min af'alil qulub. Dan fi'il ini tidak termasuk af'alil qulub. Fi'il yang selain af'alil qulub. Jika fi'il yang pertama nak kepada maf'ulun bih, maka apa yang kamu kena buat? Hazafta. Kamu perlu hazafkan al-maf'ula. Maf'ul bagi fi'il yang pertama. Al-maf'ul minal fi'lil awwali. Daripada fi'il yang pertama. Sebagaimana kamu akan sebut macam ni. Kama taqulu fil mutawafiqaini. Pada fi'il yang bersetuju antara satu sama lain nak memiliki satu ma'mul yang sejenis. Al-mutawafiqaini. Contohnya. Darabtu, asalnya daraba kan? Sini asalnya akrama. Sini asalnya Zaid. Baik, dalam kepala kita, kita nak kata, aku pukul Zaid, aku memuliakan Zaid. Aku pukul Zaid dan aku memuliakan Zaid. Dua benda ni sebab ada semuanya nak kepada Zaid kan? Baik, sekarang ni kita pilih yang Basrah. So, Basrah amalkan yang ni. Akramtu. So, akramtu, bila kita amalkan yang ni, maka yang ni akan jadi maf'ulun bih lah kan? Zaidan, aku telah memuliakan Zaid. Tapi yang ni pun nak kepada yang sama juga. Darabtu, aku telah pukul Zaid. Nak kepada sama juga kan? Jadi, yang ni dah ambil, yang dia duduk mana yang dia? Yang dia duduk mana? Nak kena ganti ke? Kalau fa'il tadi kita kena ganti kan? Sebab apa kita kena ganti? Sebab fa'il ni dia rukun. Rukun ayat. Rukun ayat dia tak boleh buang dia. So dia nak kena ada. Tak kira lah ada dalam bentuk mana, dalam bentuk dhamir ke, dalam bentuk isim zahir ke, nak kena ada. So tak boleh hazaf. Tapi kalau maf'ulun bih dia aksesori dalam ayat. Kadang-kadang kita orang dah tahu, tak payah sebut maf'ulun bih. Kalau sama-sama tahu, tak payah sebut. Jadi maf'ulun bih ni dia tak perlu disebut. So kita istilah dia sebagai fadlah. Fadlah ni mana dia aksesori aja. Dia sampingan, dia lebihan. Kalau yang fa'il ni dia rukun, dia panggil umdah. Sebab tu dia kata kamu kena hazafkan maf'ulun bih tu. Jadi sini sepatutnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan wa akramtu Zaidan. Bubuh dhamir pun tak boleh. Bubuh dhamir. Sebab kalau kita bubuh dhamir, jadi dhamir sebut dhamir sebelum isim zahir. Mana boleh? Dalam keadaan yang tak perlu pun dia kan. Maf'ulun bih ni jenis yang tak perlu. Boleh kita hazafkan kalau ada isyarat. So kita kekalkan dalam bentuk asal lah. Bentuk tanpa maf'ulun bih. So darabtu wa akramtu Zaidan. So ikut ulama Basrah, yang ni punya. Yang ni fa'il dia dihazafkan. Okey, kalau dua orang sama juga sebab bila dihazafkan tak kisahlah berapa orang pun kan. So darabtu
Aku telah memukul, wa akramtu, dan aku telah memuliakan dua orang Zaid. Zaidaini. Sepatutnya, aku telah memukul dua orang Zaid. Aku telah memuliakan dua orang Zaid. Tapi dari segi amalan, kena satu aja. So, kita amalkan ikut basrah, kita amalkan yang ni. Bila amalkan yang ni, maka yang ni di milik dia. Yang ni kehilangan maf'ulun bih. So, adakah kita perlu zahirkan di sini? Tak perlu, dia kata, sebab maf'ulun bih ni memang boleh dihazafkan pun kalau ada petunjuk. Kalau sebut dhamir tadi, kalau kita buat dhamir dalam bentuk dhamir, dhamir qabla zikri, tak boleh. Mendhamirkan sesuatu sebelum disebut isim zahir dia, asalnya tidak dibenarkan. Terutama sekali dalam kes inilah, kes maf'ulun bih, kerana dia tak penting. Kalau jamak macam mana? Az-Zaidina. Darabtu wa akramtu az-Zaidina. Asalnya, aku telah memukul Zaid-Zaid. Aku telah memuliakan Zaid-Zaid. So, nak jimat kan, kita pakai satu aja Zaid. Zaid-Zaid ni kita ambil satu saja. Cuma, kita nak pakai yang mana satu? Yang ni ke yang ni? Sebab kita hanya perlu satu sahaja. Tak boleh dua-dua beramal, bertindak kepada yang satu. Tak boleh, satu aja. So, kalau kita amalkan yang ni, maka yang ini kehilangan maf'ulun bih dia. So, maf'ulun bih dia tak perlu dizahirkan dalam bentuk isim zahir, tidak juga perlu dizahirkan dalam bentuk maf'ul dhamir. Jadi, maf'ulun bih dia dihazafkan. Baik, yang ni mutawafiqaini. Dalam bentuk mutawafiqaini maknanya semua nak kepada maf'ulun bih. Semua muafaqah. Semua bersetuju di atas nak kepada satu perkara saja, yakni nak kepada maf'ulun bih. Baik, kalau bertentangan, wafil mutakhalifaini, kalau berselisih macam mana? Darabtu wa akramani Zaidun. Dalam kepala kita, kita nak kata, aku telah memukul Zaid, aku telah memukul Zaid, dan Zaid telah memuliakan aku. Berlainan tu kan? Baik, sekarang ni dalam kepala kita, kita fikir kita nak amalkan amalan sebagaimana ulama' Basrah. So, kita amalkan yang ni lah. Akramani. Akramani ni nak kepada fa'il. Jadi, kita baca dengan dhammah lah sini. Akramani Zaidun. Zaid telah memuliakan aku. Zaid telah memuliakan aku. So, bila yang ni dah ambil, sepatutnya yang ni akan jadi Zaidan kan untuk darabtu Zaidan. Kita ada Zaidun dengan Zaidan. Yang mana satu nak pakai? Kalau kita pakai yang ni, kita kena baca Zaidun. Kalau asalnya kita pakai yang ni, kita kena baca Zaidan. Salah satu aja. So, bila kita pakai yang ni, maka yang ni tak boleh pakai. Akramani dah ambil. So, bila Akrami dah ambil, Zaidan tak ada. Maf'ulun bih. Sepatutnya Zaidan duduk sini kan? Sepatutnya Zaidan duduk sini, tapi kita hazafkan dia. Sebab dah ada di sini. Petunjuk dia. Dhamir pun kita tak masukkan. Sebab dhamir, kalau sebut dhamir, maka berlaku kita panggil mendhamirkan sesuatu sebelum disebut isim zahirnya. Itu bercanggah dengan kaedah. Jadi, darabtu wa akramani Zaidun. Seorang. Kalau dua orang macam mana? Dua orang Zaidani lah. So, darabtu, aku telah memukul, sepatutnya sini, az-Zaidaini. Aku telah memukul dua orang Zaid. Yang sini pula, akramani Zaidani. Dua orang Zaid telah memuliakan aku. Baik, kita ada az-Zaidani dengan az-Zaidaini. Zaidani dengan az-Zaidaini. Yang mana kita nak pakai? Kalau kita pakai yang ni, kita akan baca darabtu Zaidaini. Tapi sekarang ni kita baca Zaidani. Artinya kita amalkan yang ni. Bila kita amalkan yang ni, maka maf'ulun bih bagi darabtu hilang. So, bila hilang, perlu diganti kan? Ganti dhamir tak boleh sebab dia maf'ulun bih, dia fadlah. So, dia sampingan. Tak perlu dizahirkan. Kalau kita zahirkan dia, tak perlu dizahirkan lagi. Sebab jadi penyibuk aja. Sebab apa kalau kita sebut Zaidaini, Az-Zaidaini kita sebut dua orang. Zaid dua-dua. Jadi Arab boring macam ni. Dia sebut 2-3 kali benda yang sama, dia orang tak nak. So, dia hilangkan. So, hilangkan, sebut satu saja. Jadi orang yang ada akal akan tahu bahawa maf'ulun bih kepada darabtu ialah Zaid itu sendiri. Kerana kes ini ialah kes berlumba-lumba untuk mendapatkan satu ma'mul. Tanazu'. Dua fi'il terhadap satu ma'mul. Okey, kalau
Jamak. Sama juga. Asalnya darabtu. Aku telah memukul az-zaidina. Ramai Zaid. Yang fi'il ni pula, akramani. Telah memuliakan daku. Para Zaid. Zaid ni telah memuliakan aku. Jadi satu nak kepada maf'ulun bih, satu fi'il ni nak kepada fa'il. Baik. Kalau kita amalkan yang ni seperti ulama Kufah, maka kita kena baca sini az-zaidina. Tapi di sini baca dengan az-zaiduna artinya kita mengamalkan yang ini mengikut ulama Basrah. So bila kita amalkan yang ni artinya yang ni telah ambil yang ni. Maka yang ni tak boleh dipakai sebab Arab tak boleh sebut dua makmur dalam masa yang sama. Satu aja sebut. Satu disebut yang untuk yang ni kira refer aja. Refer yang ni walaupun i'rab dia lain tapi maksud dia di sini adanya Zaid. Adanya Zaid yang dihazafkan. Sebab apa Zaid dihazafkan? Kerana Arab tak suka sebut banyak kali maf'ulun bih yang sama. Refer kepada benda yang sama. Kalau dhamir pun tak juga. Contohnya darabtu iyahum. Aku telah memukul mereka itu. Tak boleh juga sebab sebut dhamir sebelum Zaid. Kalau yang tadi boleh fa'il sebab fa'il dia umdah. Kalau kita tak masukkan, so ayat tu tak ada rukun dia. Kalau rumah tak ada tiang. Okey, tadi kan dia ada sebut. Ni masalah dia kata, untuk yang ni dia kata, syarat dia fi'il tu bukan jenis fi'il af'alul qulub. Daraba, akrama ni bukan af'alul qulub. Untuk af'alul qulub dia kena ada dua maf'ul. Macam Zaidun alimun kan? Zaid seorang yang alim. So kalau kita kata alim tu, I know alim tu. So maknanya akal kita, hati kita tahulah kan? Ini af'alul qulub lah. Ataupun zonantu, I think. So bila kita masukkan fi'il af'alul qulub, sini akan jadi maf'ul pertama, sini akan jadi maf'ul kedua. Sini akan baca Zaidan, sini akan baca aliman. So alim tu Zaidan aliman. Zonan tu Zaidan aliman. Asalnya ni mubtada, asalnya khabar. Apa artinya alim tu Zaidan aliman? Artinya alim tu, dia nak kata apa ni Zaid alim ni? Dia nak kata alima ya'lamu ilmu lah kan? So dia nak kata ilmu Zaid lah. Aku mengetahui ilmu Zaid. So alim tu ilma Zaidin. Zaidan aliman tu kan? Asalnya nak kata aku tahu kealiman Zaid. So kalau kita buat macam ni, dia satu package. Dia satu package. Mudhaf dengan mudhaf ilaih ni dia tak boleh dipisahkan. Artinya dua maf'ul ni dia tak boleh dipisahkan asalnya. Sebab maksud dia ialah idhafah. Aku mengetahui kealiman Zaid. Asalnya. Kalau aku mengetahui kealiman saja, tak kenal lah kan? Ataupun aku mengetahui Zaid saja, tak kenal lah kan? Dengan ayat ni kan? Tapi kalau aku mengetahui kealiman Zaid, itulah maksud ayat. Jadi dua-dua ni tak boleh dipisahkan. Jadi ayat-ayat yang kita buat atas tadi, kalau maf'ulun bih kan? Kalau maf'ulun bih dia kata kena hazaf kan? So kalau kita hazaf salah satu ni, ayat dia akan cacat lah. Tak sempurna. Jadi untuk kes af'alul qulub, kalau dia bertanazuk, dia kena zahirkan ni. Maknanya maf'ul tadi tak boleh dihazafkan. Maf'ul yang ni tak boleh dihazafkan. Kena dizahirkan. Bercanggahan dengan fi'il-fi'il yang lain tadi, kalau ada maf'ulun bih, boleh buang. Tak payah sebut pun. Wa in kanal fi'lani. Kalau kedua fi'il yang bertanazuk tadi, min dalam kalangan af'alil qulub. Fi'il jenis af'alul qulub, iaitu alimtu, zanamtu, hasibtu dan sebagainya, maka wajib yajibu. Wajaba yajibu, wajib menzahirkan izharul maf'ul al-maf'uli. Wajib menzahirkan maf'ul bagi lil fi'lil awwali. Bagi fi'il yang pertama. Bagi fi'il yang pertama. Kama takulu. Sebagaimana yang kamu sebut dalam ayat ni. Tengok dalam ayat ni, ada perkataan hasibah kan? Yang ni pun ada hasibah kan?
I think lah. Asalnya hasibani Zaidun muntaliqan. Ataupun hasibani muntaliqan Zaidun. Zaid merasakan aku dah pergi muntaliqan. Hasibani muntaliqan Zaidun. So maf'ul yang pertama ni kan, ni tu. Ya tu. Nun tu nun wiqayah. Aku ni, aku ni. Sebab Zaid ni mengira aku ni pergi. Telah pergi ataupun akan pergi. Zaidun hasibani muntaliqan. So ini maf'ul yang pertama kan? Ini maf'ul yang kedua kan? Asal dia kan? Untuk yang ni, hasibtu Zaidan muntaliqan. I think Zaid pergi. Aku rasa Zaid ni pergi. Ataupun aku rasa Zaid ni akan pergi. Tengok. Yang ni Zaid nak kepada marfu'. Nak kepada marfu' hasibah ni. Kemudian hasibtu ni nak kepada Zaidan muntaliqan. Nak kepada muntaliq. Jadi semuanya berebut muntaliq kan? Semuanya nak kepada muntaliq. Hasibah ni pun nak kepada muntaliq. Hasibtu pun nak kepada muntaliq. Dan semuanya berebut kepada Zaid. Yang ni nak Zaid dalam bentuk maf'ulun bih. Yang ni pula nak Zaid dalam bentuk fa'il, Zaidun. Jadi Zaidun tadi kita pakai satu aja. Zaidan. Baik. Cuba tengok. Hasibani muntaliqan wa hasibtu Zaidan muntaliqan. So asalnya Zaid ni ada dua lah. Satu Zaidun, satu Zaidan. Satu Zaidun, satu Zaidan. Sekarang ni kita ikut basrah kan? Kita amalkan yang ni, bukannya amal yang ni. So kalau amal yang ni, dia nak kepada Zaidun ke Zaidan? Dia nak kepada Zaidan lah. So kita tak lagi terima Zaidun. Hilangkan dia. So yang ni diganti dengan domir di sini, huwa. Kan? Diganti dengan domir. Okey, yang ni bila kita amalkan dia, so yang ni milik dia lah. Zaidan muntaliqan. I think Zaid, I talk di sini. I talk Zaid muntaliqan. Telah pergi ataupun akan pergi. Zaidan muntaliqan. Ini kepunyaan dia. Bila yang ni diambil oleh yang ni, muntaliqan ni hilanglah sini kan. So kalau yang ni masuk domir, adakah yang ni boleh didomirkan juga? Kalau domir tak boleh kan asalnya, tak boleh didomirkan untuk maf'ulun bih. Maf'ulun bih tak boleh didomirkan. Sebab maf'ulun bih ni benda yang bukan rukun. Tak penting sangat pun nak wujudkan dia. Kalau tidak jadi idmar qabla zikri. Mendomirkan sesuatu sebelum disebut isim zahir. Ataupun kita hazafkan sebagaimana yang tadi, maf'ulun bih boleh hazaf. So kita hazafkan dia. Macam mana kita nak hazafkan dia sedangkan ini af'alul qulub. Af'alul qulub, dua maf'ul ni dia tak boleh dipisahkan. So bila tak boleh dipisahkan, terpaksalah muntaliqan ini kita zahirkan. Zaid tak apalah ada dah dalam ni. Jadi ayat akan jadi hasibani muntaliqan wa hasibtu Zaidan muntaliqan. So dua kali muntaliqan perlu disebut. Jangan usinglah sebab ini andaian-andaian ahli nahwu lah, seperti fuqaha mengandaikan hukum yang belum terjadi berdasarkan kaedah-kaedah fiqh yang tertentu. Jadi ahli nahwu pun samalah, bila dia ada kaedah, so dia mengandaikan kalau ayat begini macam mana? Boleh ke atau tak boleh? Sebab apa kita zahirkan muntaliqan, maf'ulun bih ni? Kenapa kita zahirkan untuk fi'il yang pertama kan? Kenapa kita zahirkan? Kerana la yajuzu, tidak boleh hasfu, menghazafkan maf'ul daripada af'alil qulub. Maf'ul dalam kalangan fi'il af'alul qulub. Qulubi. Satu kan tak boleh hazaf. Satu lagi yang tak boleh mendomirkan. So la yajuzu idmaru, tidak boleh mendomirkan, memasukkan domir bagi
maf'uli. Maf'ul. Tak boleh kita dhamirkan dia. Sebelum qabla az-zikri. Sebelum disebut isim zahir. So yang kita duk bincang-bincangkan ni, dia kata haza, yang ni huwa adalah mazhab ataupun pandangan ulama Bisriyina. Ulama Basrah. Minggu depan, wa amma in a'malta al-fi'lan al-awwal. Adapun jika kamu mengamalkan, maknanya kamu prefer, kamu pilih fi'il yang pertama untuk diamalkan. Mengikut mazhab Kufah, maka apa yang perlu kamu lakukan? Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Okey, khalas. Wallahu a'lam bis-shawab.